Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Azhar binti Ismail, Guru Bimbingan dan Kaunseling dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mergung Al-Ustaz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk yang akan Cikgu bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan pengurusan masa. Apakah yang dikaitkan dengan pengurusan masa? Dari segi istilah, masa dikaitkan dengan tika waktu atau zaman yang dilalui oleh individu yang menjalankan kehidupan. Manakala dari segi bahasa, masa menunjukkan waktu, zaman, saat dan detik. Pengurusan masa pula merujuk kepada suatu ilmu yang berkaitan dengan teknik dan cara seseorang itu mengurus, membahagi dan mengatur masa sehariannya supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapakah masa itu penting ataupun apakah kepentingan masa? Masa amat penting dalam kehidupan pelajar kerana dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan aktiviti. Masa juga dapat dijadikan panduan untuk membuat jadual harian. Contohnya, membaca, membantu ibu ayah, menyiapkan kerja sekolah dan lain-lain. Di sini cikgu sertakan juga contoh jadual waktu harian yang boleh diikuti oleh anak-anak pelajar sekalian bermula dari pagi, pengurusan diri sehinggalah waktu tidur. Prinsip asas pengurusan masa. Yang pertama, dapat mengubah tabiat lama yang negatif. Misalnya anak-anak pelajar suka membuat kerja secara last minute. Jadi berubahlah kepada kerja dengan segera. Yang kedua, pengurusan masa juga, prinsip asas yang kedua ialah komunikasi. Anak-anak pelajar diminta untuk mengurangkan sembang ataupun membawang, istilah orang-orang zaman yang digunakan oleh orang sekarang. Seterusnya, yang ketiga ialah fokus penumpuan. Kebiasaannya kita akan merasa bosan dan jemu apabila perkara tersebut berkaitan dengan soal pelajaran. Kita jarang sekali memberikan tumpuan terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Namun begitu, apabila bercerita tentang topik hiburan, tumpuan akan diberikan sepenuhnya. Seterusnya, prinsip asas pengurusan masa yang keempat ialah rehat. Manusia memerlukan masa untuk berehat dalam setiap perkara. Adakah anda telah menggunakan masa dengan bijak? Jika tidak, patuhilah teknik pengurusan masa yang efektif berikut. Yang pertama, menyelesaikan semua tugasan segera, jangan bertangguh. Yang kedua ialah memberi keutamaan kepada kerja penting. Semua tugas harus diselesaikan segera. Namun, kamu harus bijak membahagikan tugas supaya tidak merugikan masa. Utamakan kerja penting dahulu dan kemudian tugas tidak penting atau tugas sampingan. Seterusnya, yang ketiga, memberi peluang kepada orang lain untuk membantu tugas anda. Mintalah bantuan orang lain untuk membantu menyelesaikan tugas anda. Tugas anda menjadi lebih mudah dan masa dapat dijimatkan. Ringat seperti bab kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Seterusnya yang keempat ialah mengutamakan tugas sendiri daripada tugas orang lain. Membantu adalah kerja mulia, namun anda mesti memastikan dahulu tugas anda. Yang kelima, membuat perancangan rapi ke atas satu-satu perkara. Rancanglah masa kamu dengan bijak. Oleh itu, sebelum melakukan tugas, anda harus membahagikan masa untuk satu-satu tugas dengan betul. Nombor 6, gunakan rancangan bertindak. Kaitkan dengan tugasan dan tanggungjawab mengikut keutamaan. Gunakan mesti dan mahu dilakukan. Catatkan aktiviti yang belum dilakukan. Ulang perkara yang sama. Seterusnya, selain daripada itu, anak-anak pelajar juga boleh memanfaatkan masa-masa lapang ketika di sekolah. Yang pertama ialah ke lapangan awal pagi. Sebelum kelas bermula antara 15 hingga 30 minit,
Pelajar yang datang awal ke sekolah mempunyai banyak masa sebelum kelas bermula. Gunakanlah masa ini untuk melakukan perkara yang berfaedah seperti mengulang kaji pelajaran tentang topik yang akan diajar oleh guru atau membaca nota ringkas. Seterusnya, kelapangan kerana guru lambat masuk ke kelas akibat pertukaran kelas ataupun pertukaran subjek. Gunakan masa ini untuk mengulang kaji topik yang baru diajar oleh guru sebentar tadi. Anak-anak pelajar juga boleh mengulang kaji tentang topik yang akan diajar oleh guru sebentar lagi. Selain itu, anda juga boleh menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru. Kelapangan kerana guru tidak masuk ke kelas. Pada masa ini banyak aktiviti pembelajaran boleh dibuat, antaranya ialah anak-anak pelajar boleh pergi ke pusat sumber untuk membaca buku. Seterusnya, anak-anak pelajar juga boleh membuat latihan dan menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru. Anak pelajar juga boleh membuat ulang kaji pelajaran. Kelapangan pada waktu rehat. Setelah menjamu selera, selepas berehat untuk makan dan minum di kantin, anda mempunyai masa luang untuk belajar. Gunakan masa ini untuk membaca nota ringkas. Kelapangan semasa menunggu bas atau kenderaan berulang-alik ke sekolah. Pada masa ini, anak-anak pelajar boleh membuat juga ulang kaji pelajaran, membaca buku nota kecil ataupun nota ringkas. Kesimpulannya, masa itu boleh diibaratkan sebagai kuasa. Masa juga tetap dan tepat. Masa juga tidak boleh berpatah balik dan masa boleh memerangkap kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.